Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, so hari ini untuk video kali ini kita dah masuk kepada rangsangan dan tindak balas dalam manusia untuk subtopik kita yang terakhir. Ya, sebelum kita masuk untuk tumbuhan, iaitu berkaitan dengan had deria penglihatan ataupun cikgu nak menjelaskan tentang contoh bagaimana had deria kita. Kita punya deria ni ada had dia. Dia ada dia punya limit dia. Takat mana kita boleh pergi. Kita hanya boleh melihat objek di sekeliling kita. Objek yang jauh sikit daripada kita. Contohlah untuk kita kata tentang mata lah kan. Tapi kita tak boleh lihat objek yang terlampau kecil. Ya, contoh macam mikroorganisma kita tak boleh lihat. Ya, kuman awak tak boleh lihat, virus kan, benda-benda yang kecil kita tak mampu nak lihat. Kita perlukan alat untuk membantu kita. Lagi objek-objek yang jauh daripada kita, yang terlampau jauh, seperti cikgu sambung balik seperti planet Mushtari yang berada jauh daripada kita. Bulan kita tak boleh lihat permukaan dan struktur dia sebab benda tu terlampau jauh daripada kita. Jadi sebab itulah kita memerlukan alat, alat untuk membantu kita melihat objek-objek yang terlampau jauh ataupun objek-objek yang terlampau kecil yang kita tak boleh nak lihat. So had dari penglihatan adalah had keupayaan mata untuk melihat objek. Macam cikgu sebut tadilah, kita ada had kita. Kita tak mampu nak lihat objek yang jauh, yang terlampau jauh ataupun yang terlampau kecil. Kita tidak boleh melihat objek yang terlampau kecil seperti maupun objek yang terlalu jauh seperti planet Mushtari. Had deria penglihatan termasuklah ilusi optik dan titik buta. Ni dua ni special sikit. Ilusi optik ni dia ada pada kita semua. Bila kita ditayangkan dengan suatu gambar yang mempunyai dua situasi yang berbeza. Gambar tu ada dua benda yang kita boleh lihat. Dan otak kita nak mentafsir tu payah sikit. Otak kita nak kata benda ni apa sebenarnya. Ilusi optik ni berlaku pada kita semua. Dan juga titik buta. Titik buta ni adalah suatu titik yang di mana kawasan itu mata kita tidak boleh melihat. Kita tak boleh nak lihat dengan jelas ataupun kita tak nampak kawasan itu. Dia ada kawasan titik buta kita. Manusia ada, haiwan pun ada kawasan titik buta masing-masing. Ini berkaitan dengan ilusi optik. Garisan yang manakah lebih panjang kalau awak lihat yang A ni? Jadi kita keliru. Nampak macam sama panjang. Tapi sebabkan apa? Sebab ada dua ni atas ni. Dua ni yang mengganggu kita punya penglihatan untuk kita melihat yang mana satukah garisan yang lebih panjang. Itu ilusi kita panggil. Ilusi. Tumpuk manakah di tengah yang tumpuk belatan di manakah di tengah yang manakah lebih besar. Ini menyebabkan kita keliru. Ni sekeliling ni besar, sekeliling ni kecil. Yang mana satu lebih besar? Ini menyebabkan kita akan menjadi keliru. Iaitulah yang dikatakan sebagai ilusi optik. Adakah segi empat sama itu lurus atau melengkung? So bulatan di luar tu mengganggu kita punya penglihatan untuk kita melihat sama ada segi empat itu lurus ataupun melengkung. Macam cikgu cakap lah, semua ini berlaku pada kita. Manusia akan mengalami situasi ilusi optik ini. Dengan gangguan garis lurus PQ dan RS, tanpa gangguan di sekitar garis lurus PQ dan RS. So kalau sebenarnya tanpa ilusi optik, garisan tu sama panjang je. Cuma kita tak tahu. Cuma bila ada ilusi optik tu, dia jadi macam tak tahu yang mana satu panjang, yang mana satu pendek. Ilusi optik berlaku apabila objek dilihat berbeza daripada keadaan sebenar. Kita lihat dia berbeza. Ilusi optik berlaku disebabkan oleh otak tidak dapat mentafsir dengan tepat objek yang dilihat oleh mata kerana gangguan di sekitar objek. So kita tak boleh nak tafsir. Otak kita tak boleh nak tafsir gambar tu gambar apa sebenarnya. Dia tak boleh tafsir sebab ada gangguan. Banyak gangguan di sekitar itu. Contoh beginilah, ada muka orang kat sini kan. Kita nak kata dia ni orang ke atau apa ke kan. Sebab yang ni kuda. Ni ada gambar kuda. Yang ini gambar burung. Kening dia pun burung. Dalam ni pun burung. Ini hidung dia tu pun burung. Mulut dia pun burung. Ni gambar kuda tepi ni. So jadi kita lihat, kalau sekali imbas kita tengok benda ni manusia, tapi dia adalah gabungan beberapa jenis haiwan di dalamnya kan. Sebab tu panggil ilusi, suatu bentuk ilusi.
Ya, sama juga gambar raja sebelah ni. Kita tengok pun macam pening lah. Hitam putih garisan dia sama ke tak sama ke kan? So itu adalah berkaitan dengan ilusi optik. Ni gambar raja yang lain lagi. Ni pun sama, ada kapal. Kita kalau lihat sekali mungkin kita ingat ini jambatan. Tapi kalau kita lihat betul-betul, dia adalah gambar raja kapal. Yang sebenarnya adalah kapal. Kapal yang disusun kan. Tapi ilusi optik menipu kita yang menyatakan itu adalah kita kata apa tadi, jambatan kan. Ini pun sama. Banyak gambar yang dicantumkan untuk menjadi gambar yang ada atas tu kan. Ada burung lah dalam topinya, ada gambar perempuan, lelaki dan sebagainya. Okey. So itu adalah berkaitan dengan ilusi optik ya. Kemudian kita pergi kepada titik buta kita. Titik buta kita adalah yang dipanggil sebagai blind spot. Blind spot ni adalah suatu kawasan di mana cahaya daripada luar ataupun cahaya yang masuk ke dalam mata tak sampai pada titik buta kita. So tidak ada cahaya di kawasan tu. Dia tidak boleh menyerap cahaya. Bila tak boleh menyerap cahaya, jadi tidak ada objek yang kita boleh lihat di kawasan itu. Okay? So itu adalah titik buta. Untuk mengatasi had deria penglihatan, mikroskop imbasan elektron. Okey, untuk kita nak tengok objek yang kecil, kita gunakan mikroskop elektron. Mikroskop elektron. Kalau panggil mikroskop pula. Mikroskop imbasan elektron. Yang ini adalah untuk kita kenal pasti. Untuk kita kenal pasti. Objek-objek ataupun mikroorganisme, objek-objek yang kecil yang kita tak boleh lihat, mata kita tak boleh nampak. So habuk-habuk, mata kita tak boleh nampak kan. Binatang-binatang yang kecil kita tak boleh lihat. So kita menggunakan mikroskop elektron. Kalau nama ringkas dia lah, mikroskop imbasan elektron. Okay. So ini sekadar roughly lah kita tahu ya. Dan kemudian kita juga ada mikroskop yang biasa yang kita ada di makmal kita kan. Awak pun selalu juga guna ini untuk melihat mikroorganisme ataupun kita nak melihat struktur daun kan. Kita nak melihat kita punya amylase ileo kita, macam-macam lah. Ini adalah struktur bagi sel tumbuhan kan. So banyak ini adalah kita panggil sebagai mikroskop cahaya. Okey, so ini untuk mengatasi had deria penglihatan untuk objek yang jauh, kita menggunakan kita menggunakan kita teropong lah kan. Tapi teropong ni ada macam-macam jenis. Yang ada teropong yang dilihat objek yang jauh di sekitar kita, ada objek yang boleh lihat jauh melebihi daripada kita punya ruang angkasa kita kan. So banyak jenis mikroskop ni. Yang ini dipanggil binokular. Teropong kita ni binokular ni di sekitar, kawasan sekitar. Mungkin 1-2 km had penglihatan dia ataupun jarak yang kita boleh lihat. Dan kita ada teleskop. Teleskop ni dia lebih jauh lah kawasan dia kan. Contoh Okey, dia tak ada tulis di sini kan. Kalau satu lagi kita ada teleskop kan. Teleskop ni untuk kita lihat objek yang berada di ruang angkasa kita. Ataupun yang jauh di atas langit kan, kita boleh lihat dengan jelas lah menggunakan teleskop. Okey, kemudian had untuk mengatasi had deria penglihatan, mesin sinar X. Yang ni pun sama, okey. So yang ni dia boleh mengatasi penglihatan. Maksudnya kita tak boleh nampak bahagian dalam badan kita ni kan. Tulang kita punya organ-organ dalaman kita, bagaimana kita nak lihat kalau kita ada sakit dan sebagainya. Sebab tu kita buat sinar X. Kalau tangan kita patah kan, so kita buatlah X-ray, orang panggil kan, X-ray. X-ray ni tangan awak kena X-ray, kaki kena X-ray, kaki patah, doktor nak simen kat mana, bahagian mana tak tahu kan. Jadi dia kena X-ray dulu supaya dia nampak bahagian tulang dalam tu. So mata kasar kita tak boleh lihat, kita menggunakan mesin ini. Okay, untuk mengatasi had deria penglihatan, mesin ultra bunyi. Yang ni pun sama juga. Mesin ultra bunyi ni maksudnya nak mendengar bahagian dalam badan kita. Satu yang contoh yang doktor biasa guna tu, kita guna stetoskop. Stetoskop tu nak check kita punya denyutan jantung kita kan. So yang itu biasa awak selalu tengok doktor pakai. Sebab kita tak boleh dengar, takkan doktor tu nak letak dia punya muka dia, telinga dia kat awak punya ni kan. Yang ni penglihatan, sorry.
penglihatan lain ya. Mesin ultra bunyi. Sebab kalau ultra bunyi ni biasanya untuk bunyi lah. Tapi tak sesuai dia masuk untuk penglihatan ya. Ultra bunyi ni kita nak dengar bahagian dalam tu. Kadang-kadang denyutan baby kita pula kan. Kalau awak dah ada baby ya. Macam orang yang mengandung kan, dia nak tengok anak dia sihat tak sihat, dia menggunakan mesin ultra bunyi ni ya untuk dengar denyutan jantung anak tu. Okey, so kita masuk kepada kecacatan penglihatan. Ya, ada dua jenis kecacatan, awak tahu dah. Satu rabun jauh dan satu lagi rabun dekat. Bagaimana kecacatan penglihatan ni berlaku? Untuk rabun jauh, rabun jauh bermaksud kita tidak boleh melihat objek yang jauh. Ya. Objek yang jauh, kita rabun jauh, kita tak nampak benda yang jauh daripada kita. Nampak kabur saja. Sebab apa? Pada ketika itu objek tu dia terbentuk di hadapan retina. Ya, dia terbentuk di hadapan retina. Kalau awak lihat gambar ni yang cikgu bulat tu, itu dia maksudnya dia tak bentuk. Sepatutnya dia bentuk pada retina. Contoh bulat ni kan, tu dia masuk, dia bentuk betul-betul kat ujung ni. Tapi dia bentuk depan retina. So objek tu akan jadi kabur. Ya. Disebabkan apa? Ada dua sebab kenapa ianya berlaku. Yang pertama adalah kanta mata terlalu tebal. Maksudnya kita punya kanta mata dalam ni terlalu tebal. Kadang-kadang benda ni berlaku secara semula jadilah. Awak lahir-lahir dah memang berlaku rabun ni. Kadang-kadang disebabkan oleh cara kita, cara lifestyle kita kan, nak melihat objek-objek yang bercahaya, yang terlampau banyak cahaya dekat dengan mata, tengok TV dekat, tengok handphone sepanjang masa. Jadi boleh menyebabkan juga kanta mata menjadi terlalu tebal. Ataupun berbola mata terlalu panjang. Berbola mata terlalu panjang. Ini pun boleh jadi. Berbola mata maksudnya kita punya berbola ni, gela maca kita ni panjang pula. Dia tirus ke depan. Itu menyebabkan bila dia tirus ke depan tu, sepatutnya berbola mata kita besar ni je. Yang cikgu highlight ni, bila dia panjang, jadi image yang terbentuk tadi depan retina tadi, dia jadi ke belakang lah. Dia jadi ke depan lah image tu. Dia jadi ke depan. Sebabnya berbola tu dah terlampau panjang ke belakang. Okay. So ada dua sebab dia. Cara untuk kita mengatasi adalah kita menggunakan kanta cekung. Ya, kanta cekung. Okay. So kita pakai cermin mata yang ada kanta cekung untuk kita mengatasi kecacatan penglihatan kita ataupun kita nak rabun jauh kita ya. Okay, so ingat rabun jauh kanta cekung. Itu yang penting dia. Itu yang paling penting dia. Okay, so ini dia punya dia tunjuk lah. Okay, rabun dekat pula adalah, tentulah rabun dekat kita tak boleh melihat objek yang dekat. Objek yang dekat tu kita lihat kabur je. Nampak kabur lah. Kita tak boleh nak baca. Ni lagi susah kan. Biasa penyakit-penyakit begini berlaku pada orang-orang yang tua dah lah. Orang tua kan. Orang yang dah berusia kan, umur dah lanjut dan semua, memang akan berlaku rabun dekat ni. Okey, dia banyak membaca kan, dia banyak ni, jadi lama-lama mata dia pun akan mengalami kerosakan lah. Okey, dia tidak boleh melihat objek dengan jelas, di mana objek itu terbentuk di belakang retina. Tadi masa rabun jauh, objek tu bentuk depan. Tapi sekarang ni objek tu bentuk di belakang retina. Jadi dia jadi kabur juga. Objek yang kita kata yang dekat itu menjadi kabur. Okey, so ada dua sebab juga disebabkan kanta mata terlalu nipis. Tadi kanta mata terlalu tebal. Dia terbalik saja. Kanta mata terlalu, berbola mata terlalu pendek. Ini berbola mata pendek. Tadi berbola mata panjang. So rabun dekat ni dia berlawanan dengan rabun jauh. So macam mana kita nak betulkan dia? Kalau rabun jauh tadi kita gunakan kanta cekung, so rabun dekat kita gunakan kanta cembung. Kanta cembung ni kanta dia lebih gemuk lah. Dia gemuk. Kata kanta cekung tadi dia cekung, macam cengkung kan, cengkung. Tapi bukan cengkung, cekung. Ini cembung. Cembung ni macam gemuk lah. Okey. Alright. So ini adalah dia punya gambar rajah yang lain. Okey. So ini kecacatan penglihatan kita yang ketiga. Kita ada rabun jauh, rabun dekat. Yang ini adalah astigmatism. Astigmatism, di mana kita melihat objek lebih jelas daripada bahagian yang lain. Maksudnya kita lihat objek ni, mata kita lihat bahagian kiri kita ni jelas, bahagian kanan kita ni tak jelas.
Dengan contoh yang lain lah, awak melihat garisan pada nombor 2 ni lebih jelas daripada awak lihat garisan nombor 10 ni. Itu contohlah ya. Awak lihat kalau garisan nombor 2 ni ada 3 garisan, awak nampak lihat 3 garisan. Tapi garisan pada nombor 10 ni awak hanya boleh melihat 1 garisan. Bermaksud dia kabur. Iaitu dia maksudnya dia mata tu kan, dia satu je masalah. Dia satu kabur, satu tak kabur. Macam itulah. Hal ini disebabkan oleh pembukaan lengkungan kornea atau kanta yang tidak sekata. Ini adalah kecacatan yang sangat amat jarang lah berlaku kan, tapi ada berlaku lah. Cuba uji mata anda dengan melihat rajah 1.23. Adakah anda dapat melihat semua garisan dengan sama jelas? Jika tidak, anda menghadapi astigmatism. Maksudnya kalau awak tak boleh melihat semua garisan tu daripada nombor 1 sampai nombor 12 dengan jelas, bermaksud awak ada kecacatan astigmatism ni. Okey, macam mana kita nak membetulkannya? Kita menggunakan kanta silinder, cermin mata yang mempunyai kanta silinder. Biasanya bila kita pergi kepada optometris ni adalah orang yang nak cek mata kita tu kan. Ophthalmology adalah doktor pakar mata. Itu berbeza, dia lain pula. Dia nak lagi detail lah, dia boleh kita cek kita punya mata kan. Kalau optometris ni dia nak cek kita punya rabun, tahap rabun kita berapa. Dia ada alat dia lah untuk kita gunakan kan. Biasa kalau awak pergi yang rabun-rabun tu dia tahulah. Yang dia dah biasa kan dengan perkara macam ni. Macam ni lah lebih kurang. Maksudnya dia rabun. Yang ni betul, ini rabun teruk. Ini maksudnya rabun. Ini rabun jauh lah kalau tak silap cikgu. Ini sepatutnya image dia terbentuk di depan retina tu. Ini rabun jauh. Kalau rabun yang macam ni bahaya jugalah. Sebab itu kita tak nampak sangat. So memang awak kena pakai spek mata dengan kadar yang sesuai lah. Kita punya rabun ni pun dia ada tahap-tahap dia. Dia ada tahap-tahap, dia ada kuasa kan kepada kanta itu. Okey, had deria penglihatan, had keupayaan dan telinga untuk mendengar bunyi pada usia-usia yang dah lanjut, pada kadang-kadang bila awak terdedah dengan orang-orang yang bekerja kan, dia terdedah dengan tempat kerja dia yang bising, yang bunyi-bunyi kuat, mesin dan sebagainya, lama kelamaan gegedang telinga dia akan mengalami orang cakap kekenyalan dia tu akan berkurang lah. Jadi bila kekenyalan itu berkurang, dia punya kebolehan untuk menyerap gelombang bunyi itu dah semakin berkurang juga. Jadi dia makin lama dia makin susah nak mendengar. So kalau lagi lanjut usia lagi berlakulah perubahan ini ataupun berlakulah kegendang telinga tu menjadi tidak kenyal lagi. Okey, jadi sebab itulah kita memerlukan alat alat untuk membantu kita untuk mendengar. Mendengar ni satu benda yang sangat penting. Kalau awak nak bawa kereta kalau awak nak bawa kenderaan, awak perlukan organ ataupun deria pendengaran awak berfungsi dengan baik. Kalau tidak, bahayalah. Awak mungkin boleh mengalami aksiden lah. Kan? Tak boleh nak dengar telinga sebelah kiri, tak boleh nak dengar telinga sebelah kanan. Macam mana awak nak bawa kereta? Kan? Ada aksiden depan belakang awak pun, kalau ada orang langgar awak belakang apa, awak pun relax bawa. Kan? Tak boleh. So telinga adalah satu organ deria yang sangat-sangat penting. Sama seperti mata juga. Had deria penglihatan adalah had keupayaan telinga untuk mendengar bunyi. Sambil-sambil kita ada cacat tadi tu, tapi juga maksudnya dia membantu kita mendengar benda yang kita tak boleh dengar secara semula jadi. Contoh tadi yang macam cikgu cakap, stetoskop tadi lah kan. Yang doktor guna untuk mendengar kita punya denyutan jantung tu. Itu salah satu alat bantu kita mendengar. Ataupun speaker kan. Speaker di dewan ataupun di tapak perhimpunan. Kita menggunakan speaker untuk membantu kita mendengar bunyi dengan lebih kuat. Iaitu juga adalah merupakan alat membantu kita dalam pendengaran. Okey, had keupayaan telinga untuk mendengar bunyi. Okey, kita hanya boleh mendengar bunyi yang berfrekuensi antara julat 20 Hz hingga 20,000 Hz. Ini adalah apa kita kata unit untuk kita mendengar bunyi lah, dia punya frekuensi dia daripada 20 sampai 20,000. Okey, telinga kita tidak dapat mengesan bunyi yang berfrekuensi di luar daripada julat frekuensi ini. Tak boleh dengar yang lebih ataupun yang kurang daripada ini. Kalau lebih sangat, terlampau kuat sangat, kita tak boleh nak kenal pasti itu bunyi apa. Kuat sangat. Sebab telinga kita tak boleh terima sekuat itu. Contoh Kalau bawah daripada 20, contoh 19 Hz, kita tak boleh dengar dah.
Bunyi tu terlampau kecil untuk kita dengar. Okey, julat frekuensi pendengaran individu adalah berbeza. Ini julat frekuensi pendengaran seseorang individu adalah berbeza. Setiap manusia tak sama, tak sama. Yang ini secara range lah, secara roughly saja. Setiap manusia tu dia tak sama. Dia bergantung juga pada faktor persekitaran dia, pada faktor pergaulan dia, pada faktor kerja dia. So benda-benda tu bergantung. Kalau dia duduk kawasan kampung yang sunyi, yang sepi, yang dia tak ada apa, telinga dia tak terdedah dengan benda-benda yang bunyi-bunyian yang kuat, jadi dia punya julat frekuensi bunyi dia mestilah dalam keadaan yang lebih baik daripada orang yang duduk di bandar yang sentiasa dengar bunyi, bunyi horn, dengar bunyi horn kereta, dengar bunyi horn ni, dengar macam-macam bunyi, muzik di mana-mana, jadi frekuensi dia lama-lama dia kurang lah, ataupun dia punya julat frekuensi dia akan berkurang. Apabila usia seorang meningkat, julat frekuensi pendengarannya menjadi semakin kecil kerana kegendang telinganya menjadi semakin kurang kenyal. Ini cikgu dah sebut tadilah. Semakin tua, dia semakin kurang kenyal. Stetoskop pertama, ini adalah stetoskop yang doktor guna, cikgu sebut tadi. Pertama dicipta daripada kayu oleh Rein Lenk di Hospital Necker Infant Malades, Paris pada tahun 1816. Okey, ini hanya sejarah sajalah. Stetoskop pertama diperbuat daripada kayu. Okey, stetoskop membantu kita mendengar denyutan jantung, So ini berkaitan dengan stetoskop tadi, bantu kita dengar denyutan jantung kita. Pembesar suara yang cikgu sebut juga tadi, pembesar suara ataupun speaker, bantu kita untuk dengar bunyi yang jauh daripada kita. Kecacatan pendengaran berlaku apabila deria pendengaran seorang itu tidak berfungsi dengan sempurna. Okey, so kita tahu kecacatan pendengaran lazimnya disebabkan kerosakan telinga akibat jangkitan mikroorganisma. Ini pun boleh berlaku, Maksudnya ada mikroorganisma, ada kuman, ada virus, kecederaan, accident, kita jatuh dan sebagainya, kan. Proses penuaan atau bunyi kuat yang berlarutan. Awak sentiasa terdedah dengan bunyi kuat. Macam cikgu sebut tadilah, kalau budak-budak muda sekarang dia suka pergi jamming lah, dia suka pergi dia suka merempit, kan, dengar bunyi motor, exhaust motor hari-hari brom 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 brom. Lama-lama dah dekat dia takkan berlaku dalam tempoh yang singkat lah, kan. Bila dah tua ataupun usia tu meningkat, benda tu akan berlaku. Awak akan rasalah awak punya telinga dah tak mampu mendengar dengan baik. Okey, kerosakan pada telinga luar dan tengah lazimnya boleh dibetulkan. Kalau luar boleh, dengan tengah, maksudnya gegendang telinga dan bahagian tengah tu kita boleh betul lagi. Sebabnya di bahagian luar lagi, kan. Macam mana kita nak betulkan? Faktor kecacatan pendengaran ni dah cerita cara membetulkan kecacatan pendengaran. Okey. Gegendang telinga yang pecah dan kerosakan pada osikal pula boleh dibetulkan menggunakan ubat ataupun pembedahan. Kegendang telinga pecah boleh, kerosakan pada osikal boleh dibetulkan menggunakan ubat ataupun pembedahan. Boleh menggunakan ubat atau pembedahan, Okey, kerosakan pada telinga dalam pula lebih sukar untuk dibetulkan. Dalam memang payah, susah kita nak dapat ataupun kita nak sentuh sebab bahagian tu sensitif, Kalau kita sentuh beberapa bahagian, mungkin kita akan hilang keseimbangan badan, sebab kita ada jendela bujur dalam tu yang membantu kita imbangkan badan kita. Dan juga satu lagi apa kita panggil? Jendela bujur dengan salus separuh bulat, Dua fungsi itu, dua bahagian itu yang membantu kita mengimbangkan badan kiri dan kanan kita. Kalau tersentuh bahagian itu pun rosak juga, kita tak boleh imbang badan kita. Mungkin kita akan jalan pun sengit nanti. Jangan benda itu berlaku, Koklea rosak dapat dibetulkan dengan menggunakan implan koklea. Koklea pun boleh dibetulkan, kita pakai implan. Okey, kemudian saraf auditori yang rosak masih tidak boleh dibetulkan dengan menggunakan ubat atau pembedahan. Bermaksud saraf auditori memang tak boleh betul kalau rosak. Maksud habislah saraf, bahagian saraf. Saraf ni memang. Okey, ini dipanggil alat ni. Alat sound processor. Ramai orang pakai untuk membantu dia mendengar balik. Okey, dia letak kat sini. Dulu alat tu besar, sekarang ni dah makin kecil, dia sebenarnya menguatkan kita punya gegendang telinga tu lah. Ataupun dia menggantikan kita punya gegendang bagi kita boleh dengar. Dia macam dia panggil apa, earphone, kan. Tapi sebenarnya dia fungsi dia berbeza sikit. Dia ada sound processor, tempat nak proses kita punya sound, Okay.
Kemajuan alat bantuan pendengaran. Mula-mula besar. Macam cikgu cakap tadi lah. Lepas tu dah kecil sikit. Ni kecil lagi lah. Sekali lagi kecil. Lah kali tak nampak pun. Dulu orang nak pakai pun malu sebab besar kan. Nanti orang cakap ada ni pekak kan. Orang zaman berubah dulu kalau orang tengok orang pakai benda ni pekak, dia orang kutuk ataupun orang selalu mengatakan dia tu pekak dan sebagainya. Jadi orang rasa malu nak pakai. Tapi bila zaman dah berubah ni, bagi cikgu, kita dah ada kesedaran kita sebenarnya tak adalah nak kutuk orang macam ni kan. Kita kesian dengan kecacatan yang dialami. Kalau awak nampak kawan-kawan awak ke yang pakai benda-benda yang begini,